Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk nilai kuantiti. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 79. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1A hingga F. Soalan 1. Kira nilai kuantiti bagi setiap yang berikut. Jadi kata kunci untuk soalan ini ialah kita dikehendaki mengira nilai kuantiti bagi sesuatu soalan tu nilai berikut. Okay, untuk soalan A, 80% daripada 4.8 kg. Jadi kat sini ada perkataan daripada, kemudian 80%. Jadi 80% ini dan juga daripada ini kita tukar kepada ayat matematik, iaitu 80 ini 80% kita tukar kepada pecahan. Maksudnya dia ialah 80 per 100. Okey. Jadi kita tulis dulu 80 per 100. Okey. Itu yang pertama, kita tukar pada pecahan. Peratus itu juga pecahan sebenarnya, tapi dia ialah, kita tukar bentuk pecahan ialah per 100. Okay, kemudian daripada ni kita tukar jadi darab. Kemudian 4.8 kg. Okay, itu langkah pertama yang kita boleh buat. Okay, langkah kedua, cikgu cadangkan kita pemudahkan kiri dan kanan. Tapi kat sini ada nombor perpuluhan. Okey, maksudnya dia ialah 4.8 kg. Jadi cikgu cadangkan kita bagi unit yang lebih rendah pada kg dan kita akan menjadi gram. Okey, maksud dia kg nak ke G, kita akan darab. Darab berapa? Darab 1000. Okey. Oleh yang demikian, kita macam mana nak buat? Kita ambil 4.8, kita kena darab dengan 1000. Bila darab 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Okey, kenapa 3 kali? Sebab dia ada 3 sifar. Okay, jadi kita tulis dulu 4.8, kita gerakkan titik perpuluhan tu ke kanan. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan kita dah gerak ke sebelah kanan. Jadi kita letakkan sifar ke sini. Maka dia dah menjadi gram. Okey, ini maksud cikgu. Kita jadi nombor bulat. Okey, jadi ayat dia yang lebih mudah, kita tulis semula 80 per 100. Kita akan darabkan dengan 4,800, tapi gram. Okey, cikgu dah tukarkan kepada unit yang lebih kecil. Okey, kenapa cikgu tukar? Kerana untuk kita memudahkan mendarab. Okey, maksudnya kita tengok sini 100 dengan 4,800 kita boleh memudahkan. Kita potong berpasangan, satu sifar, satu sifar, satu sifar, satu sifar. Okay, sekarang apa yang kita boleh buat? Okay, bila kita darab, maksudnya atas dengan atas ni kita akan darabkan. Maksudnya 80 akan darab dengan 48. Jadi bila darab 40 dengan 48 dengan 80, kita cuma darab 48 dengan 8 saja. Okey. Darab 8. Okay, nanti kita tambah sifar dekat belakang. Okey. Jadi 8 darab 8, 64. 4 darab 8, 32. Tambah 6, 38. Oleh kerana ada sifar tadi kat sini, jadi kita tambah sifar. Dan ini ialah gram. Okay. Maka kita terus dapat jawapannya, iaitu 3,800
40 gram. Okey, dalam soalan ni tidak dinyatakan kita nak jawab unit apa kan. Jadi cara dia cikgu cadangkan kita tukarkan kg ini kepada gram. Kemudian mudah untuk kita potong sifar. Kalau tidak kita susah nak potong. Okey. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan pertama, soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. 50% daripada 7.6 liter. Okey, tadi 48 kg. Okey, sekarang 7.6 liter. So, seperti sebelum ini, yang mana kita perlu tukarkan 50% ini kepada pecahan. Dia jadi 50/100. Daripada ini kita akan tukar jadi darab. Okey, 7.6 kita akan tukar juga. Okey, jadi langkah pertama, kita tukarkan dulu ayat matematik dia. Okey, jadi ayat dia 50/100. Kita akan darab 7.6 liter. Okey, jadi seperti soalan tadi, kita nak pemudahkan. Okey, pemudahkan sebelah ni, tapi masalahnya sebelah ni ialah nombor perpuluhan liter. Jadi kita perlu tukarkan unit rendah daripada liter, iaitu ml. Jadi penukaran dia liter ke ml, kita akan darab. Okey, darab berapa? Darab 1000. Okey, jadi 7.6 kita akan darab dengan 1000. Bila darab 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita tulis 7.6, kita gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali titik ni. 1, bukan 6 kali, 3 kali. Sorry. 1, 2, 3. Okey. Jadi kita masukkan ruang kosong ni sebagai sifar. Secara automatik dia akan menjadi unit yang lebih kecil, iaitu ml. Okay, kita tulis semula ayat ni 50. Cikgu langkah maksudnya 50/100. Kita akan darabkan dengan 7.600 ml. Okay, kemudian apa yang kita boleh buat, kita akan permudahkan. Kiri kanan dulu, silangkan. Yang mana ada sifar berpasangan, kita boleh terus potong. 1, 1, 1, 1. Jadi sekarang kita buat apa? Kita akan darabkan 50 dengan 76. Okey, darab yang sifar belakang pun mudah, iaitu kita buat 76 darab 5 dulu. Okey. Jadi kita buat 76 darab 5. 6 darab 5, 30. 7 darab 5, 35. Tambah 3, 38. 35 tambah 3 maksud cikgu. Sebab tu dia 38. Tadi 50 cikgu tak darab kat sini. So kita masukkan. Jadi ini jawapan dia dalam ml. Okey. Okey, maka inilah dia jawapan dalam ml, iaitu 3800 ml. Tapi cikgu tukar unit lah. Cikgu tukar unit. Kalaulah soalan ni nak dalam liter, kita perlu tukar pada liter. Tapi setakat ni tidak dinyatakan unit apa jawapan kita. Maka inilah jawapan yang cikgu cadangkan. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. 360% daripada 29.5 meter. Jadi seperti sebelum ini, kita perlu tukarkan 360% kepada pecahan. Daripada ini juga kita tukarkan menjadi darab. Jadi kita tulis 360/100 darab 29.5 meter. Kemudian kita gariskan. Kemudian seperti sebelum ini, soalan A dan B, nombor perpuluhan ini agak menyusahkan kita.
Maka cikgu cadangkan kita tukarkan unit meter ni dia menjadi cm. Nanti dia akan jadi nombor bulat. Okey. Tetapi kita kena faham penukaran unit iaitu meter nak ke cm. Okey. Meter nak ke cm. Kita tahu 1 meter itu 100 cm. Ini bermakna meter nak kena cm ke cm kita akan darabkan 100. Okey. Jadi nombor kumpulan ni akan darab dengan 100. Jadi 29.5 kita akan darab 100. Bila darab 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita tulis 29.5. Kita akan gerakkan titik perpuluhan ini 2 kali. Kenapa 2 kali? Kerana ada 2 sifar dekat situ. Jadi gerak 1, gerak 2, titik perpuluhan kat ujung. Ada satu ruang, kita kosong tu kita masuk sifar dan dia terus menjadi cm. Okey, jadi nombor bulat senang untuk kita mudahkan. Okay, kita tulis balik nombor ni 360 per 100. Kita akan darabkan dengan 2950. 2950 cm. Okay, seterusnya kita permudahkan. Okay, kalau kita tengok sini, yang sebelah tadi 2 sifar berpasangan. Di sini ada 1 saja berpasangan. Jadi kita potong 1 sifar. Okay, itu yang pertama. Kemudian atas bawah juga kita boleh potong sifarnya, permudahkan. Jadi untuk elak keliru cikgu pangkasnya ni. Dia mesti berpasangan. Okey. Okey, jadi sekarang bila dah pemudahkan, kita boleh darabkan nombor di atas iaitu 36. Kita akan darabkan dengan 295 cm. Okey. Kita tulis sekali 295 kita akan darab 36. Jadi bila darab dengan 36 ada 2 digit kat situ. Yang pertama dia akan darab dengan 6. Yang kedua nanti kita darab 5. Okey. Kita guna pen satu lagi. Kita darab 6 dulu. 5 darab 6 30. 9 darab 6 54. Tambah 3. 54 tambah 3 57. 2 darab 6 12. 12 tambah 5 17. Okey, itu lapis yang pertama. Lapis yang kedua kita akan darabkan pula dengan 3. Jadi 3 kat sini. 5 darab 3 15. 9 darab 3 27. Tambah 1 28. 2 darab 3 6. Tambah 2 8. Kemudian kita tambahkan. Jadi kita dapat nombornya iaitu sifar 7 tambah 5 12. 8 tambah 8 16. 8 tambah 2 10. Jadi ini jawapannya dalam cm. Okey. Maka kita dapat jawapannya dalam cm iaitu 10.620 cm. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 470% daripada 54.32 km. Jadi seperti soalan sebelum ni, kita tukarkan dahulu peratus ini kepada pecahan daripada kepada darab. Okey, kita tulis nombor yang baru 470. Kita akan perkan dengan 100. Kemudian kita akan darab 54.32 km. Okay, jadi
kita boleh pemudahkan atas bawah macam ni, tapi cikgu cadangkan kita tukarkan km ini kepada meter. Okey. Jadi kita tulis ni km kepada meter, unit besar ke kecil, dia kita akan darab 1000. Okey, maksudnya dia ialah 1 km sama dengan 1000 meter. Sebab itulah kita kena darab 1000. Okey. Jadi untuk perpuluhan ni 54.32 kita akan darabkan dengan 1000. Jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan ni jadi 54.32 kita akan gerakkan 3 kali. Okey. Kerana sifar ni ada 3. Jadi kita gerak 3 kali. 1, 2 dan 3. Titik perpuluhan sudah sampai ke ujung. Ruang yang ada ini kita tak sifar. Jadi kita dapat jawapannya dalam meter. Okey. Jadi sekarang kita boleh tulis balik dalam ayat tadi, iaitu 470 per 100 kita akan darabkan dengan 54.320 meter. Jadi sekarang kita pemudahkan dahulu. Kita tengok, silangkan dulu kiri dan kanan. Ada satu sifar berpasangan ni, jadi kita potong. Kemudian atas bawah juga kita boleh potong. Jadi kita pangkam itu. Nampak pasangan dia. Okay, sekarang barulah kita darab. Maksudnya 5432 akan didarab 47. Ini dalam meter lah. Okay. Jadi kita buat sini 5432 kita akan darab 47. Okay. Kita akan dapat jawapan kat sini. Dan jawapan kedua nanti kita tambahkan. Okey. Okay, sekarang kita darab dahulu sifar 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. Tambah 1, 22. 4 darab 7, 28. Tambah 2, 30. 5 darab 7, 35. Tambah 3, 38. Sekarang kita akan darab pula dengan 4. Jadi 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. Tambah 1, 17. 5 darab 4, 20. Tambah 1, 21. Okay, sekarang kita tambahkan. Dapat nombornya iaitu 4, 2 tambah 8, 10. 2 tambah 1, 3. 8 tambah 7, 15. 3 tambah 2, 5. Dan ini 2. So, ini jawapannya dalam meter. Okay. Jadi, jawapan untuk soalan D iaitu 255,304 meter. Ini kaedah yang cikgu gunakan. Kenapa dalam meter? Kerana cikgu nak tukarkan kepada nombor bulat. Cikgu tak nak mendarab dengan perpuluhan. Agak susah. Okey, seterusnya soalan E. 125% daripada 1,6 jam. Okay, seperti biasa, kita perlu tukar dahulu 125% kepada pecahan, darab daripada ini kepada darab. Jadi ayat dia ialah 125 per 100 darab 1,6 jam. Okey, saya gariskan. Ini lain kejap.
Okey. Sekarang kita tengok kalau sebelum ni cikgu cakap kita tukarkan km kepada m, meter kepada cm dan juga liter tadi. Okey, tetapi untuk soalan E, kita tak boleh nak tukarkan 1.6 kepada unit yang lebih kecil iaitu minit. Okey, maksud dia jam ke minit. Okey, kita tahu 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, 60 minit. Jadi kalau 1.6 jam maksudnya kena darab 60. 1.6 nak tukar pada minit kena darab 60. Bila darab 60, kita tak boleh gerak titik perpuluhan sebab dia nombor dia 6 kat depan tu. Okey, nombor ni 6. Jadi tak boleh nak gerakkan. Jadi cikgu cadangkan 1.6 ni kita tukarkan kepada pecahan. Okey. Jadi cara dia macam mana? Okey, macam ni kita tulis 1.6. Kita tahu ini ialah, kalau nilai tempat ini ialah per 10 kan. Jadi dia ialah per 10 dan 1 ini besar ni. Maksud dia 1.6 ni tukar pecahan ialah nombor bercampur 1/6 per 10. Okey. Jadi kita tulis dulu nombor ni bagi nampak. 125 per 100 per 100 kita akan darabkan dengan 1/6 per 10. Sekarang apa kita buat? Kita jadikan pecahan tak wajar nombor bercampur ni. Kita darab dan juga kita tambah. Okay, so kita dapat nombor yang barulah. Okay, jadi ni kita salin balik. Kita dapatkan sikit. Okey. Nombor yang baru, okey, depan ni kita salin balik. 100. Okay, kita akan darab 10 darab 1, 10 tambah 6, 16. Kita akan darab 16 per 10. Okay. Sebelum kita mendarab, kita boleh pemudahkan dahulu. Okay, nombor ni masih besar kelas. Jadi kita tengok dulu dekat belakang kiri ni, 125 dengan 100 ni ada sifir. Sifir 25. Ini ialah 5 kali 25. 100 pula ialah 4. Okey. Manakala 16 dengan 10 ni ada sifir 2. Yang mana 16 ni 2 kali 8. 10 ni pula ialah 2 kali 5. Okay, jadi kita tulis nombor yang baru. Lebih mudah. Okey. Nombor dia ialah 5 per 4 darab 8. Okey, sini ya. 8 per 5. Sekarang nampak kita akan mudahkan. Mudah sangat. Yang mana kita silangkan 5 dengan 5 ada sifir 5. 5 kali 1 dan 5 kali 1. 8 dengan 4 ada sifir 4. 4 kali 1 dan 4 kali 2. Kemudian kita akan darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Iaitu 2 darab 2, 2 darab 1, 1 darab 1. Jadi kita dapat nombornya ialah, kita tulis sini, 2 per 1. Okey. 1 kali 2, 2. Okay, 2 per 1. Okey, ini ialah apa? Ini ialah jam. Okey, maksudnya ini jam kan? Jadi, tapi dalam pecahan kita tak boleh bagi dalam per 1. Maka jawapan yang terakhir kita akan cakap, 1 ni kita hapuskan, kita dapat jawapannya ialah 2 jam. Itulah dia jawapan untuk soalan E. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan F. 500% daripada 20.2 minit. Okay, jadi kata kunci ataupun yang kita perlu buat dahulu, kita tukarkan dulu peratus kepada pecahan, daripada ini kepada darab. Okay, jadi ayatnya 50 per 100 daripada ini jadi darab
Kemudian kita tulis 20.2. Okey, ini minit. Okey. Okey. Itu langkah pertama. Gariskan. Kemudian, kalau kita tengok sini seperti soalan E tadi, kita perlu tukarkan 20.2 minit ini. Kalau kita nak tukarkan kepada unit yang lebih rendah, iaitu saat. Okey, maksud dia 1 minit bersamaan minit bersamaan 60 saat. Kalau ikutkanlah. Okey. Tetapi bila kita nak tukar pada saat, maksudnya 20.2 kita darab dengan 60, dia tak jadi nombor yang yang tak boleh ni, yang kita nak mudahkan. Okey. Jadi cadangan cikgu seperti soalan E tadi, kita tukar dalam bentuk pecahan. Okey. Iaitu 20.2. Macam mana cara dia? Okey, cara dia, kita jadikan dia nombor bercampur. 2 ni ialah nilai tempat ni per 10. Kita tarik, kita buat satu sifar. Okey. Kemudian 20 ni kita besarkan. Okey. Okey, jadi kita tukar ayat ni, iaitu 500 per 100. Kita akan darab 22 per 10. Ini masih lagi minit lah. Seterusnya, kita tukar nombor bercampur ini menjadi tidak wajar. Dengan kaedah kita darab dan tambah. Nombor yang baru ialah 500 per 100 darab 10 kali 20 dia jadi 200. 200 tambah 2, kita dapat 202. Jadi kita tulis 202 per 10. Okey. Oh, salah. Okay. Sekarang kita boleh darab, tapi sebelum kita darab, kita boleh pemudahkan dahulu. Okey. Maksudnya dekat atas ni, kita pemudahkan. Ada sifar potong atas bawah, ni atas bawah. Maksudnya tinggal 5 per 1. Okay, sekarang kita silangkan 5, kita silang dengan 10, ada sifir 5 kat situ, iaitu 5 kali 1 dan 5 kali 2. Okay, seterusnya, nampak kita boleh darabkan. 1 akan darab 202, 1 ni akan darab 2. Okay, jadi kita tahu nombor yang darab 1 memang nombor tu juga. Jadi kita dapat jawapannya 202 per 2. Okay, kemudian kita boleh pemudahkan dahulu, iaitu sifir 2. 2 kali 1 jawapan 22. 202 ni 101 lah. Okay, jadi ini jawapannya, iaitu 101 minit. 101 per 1. 101 per 1 minit. Tetapi ini ialah per 1, maka kita akan bagi jawapan dalam nombor bulat. Jadi jawapan dia ialah 101 minit. Inilah kuantiti yang kita cari. Bagi 500% daripada 20.2 minit. Okay, kuantiti itu merujuk kepada bilangan lah. Okay, maksudnya jawapannya ialah 101 minit. Okay, jadi cara yang cikgu buat ni ialah menukarkan kepada pecahan. Okay, pecahan darab pecahan. Okay, jadi dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk mencari nilai kuantiti bagi muka surat 79, nombor 1, A hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.